Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafil nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب تمن بالخير. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita kesempatan masa untuk sama-sama kita berada di dewan ini, bilik kuliah ini, untuk sama-sama kita mengikuti sambungan kelas pengajian kita kitab Mat'ul Badrain Majmu'ul Bahrain yang mana kita dah sampai pada bab salat berjamaah, faslun fi salatul jamaah, dan kita dah pun hampir separuh daripada muka surat tu kita dah baca. Sebelum kita masuk tajuk ataupun sambungan perbincangan kita pada minggu lepas, pagi tadi ada seorang jemaah kita post dalam grup KWE salawat yang dibaca, yang diajak. Siapa post tadi yang diajak baca selepas subuh? Bagus ya. Biasanya selawat tu dibaca ketika kita solat hajat. Kalau macam kita ada hajat yang perlu, maka selawat itu selawat yang terbaik kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah. Mula dia apa ya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad talil harbil awqat sampai habis. Yang biasanya dalam solat hajat kita baca selawat tu. Maknanya dia banyak jenis selawat jadi nak beramal amalkanlah bagus. Jadi selepas subuh tu antara tempat ataupun waktu yang mustajab doa. Bila kita darui dengan selawat begitu, mudah-mudahan doa kita tadi Allah makbulkan, insya-Allah. Baik. Sambungan daripada ayat dan tiada tu ada nampak dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah dan jika diniatkan imam pada tengah semayangnya. Jadi pahala jemaah tu tak ada kalau imam tu niat imam waktu tengah semayang. Mana ada tak? Jarang berlakulah kalau tu imam niat jadi imam tengah-tengah semayang baru niat jadi imam. Maka jemaah tak ada. Ya. Yang ni ini kira solat jemaah yang asal. Kita belum masuk bab masbuk ni. Yang masbuk muafiq tu lain. Baik. Hasil baginya fadilat berjemaah pada ketika niat itu tiada yang terdahulu dan tiada makruh bersalahan makmum seperti yang terdahulu sebutnya. Maknanya kalau niat itu dari awal, maka solat tadi dikira solat berjemaah. Sebab itu dalam pendirian solat berjemaah itu, kalau boleh makmum dengan imam tu kena pastilah tahu bahawa kita ni sedang solat. Maka yang imam pun dia tahu bahawa dia tu jadi imam. Okay. Balik pada soalan yang masbuk muwafiq, saya nak masuk bab ni Jadi si imam tadi perlu mengetahui dia itu adalah imam. Kadang-kadang kita tidak perasan bila orang ikut di belakang kita. Kalau yang tepuk bau tu okeylah. Yang tak tepuk, maka makmum tadi kena kuatkan lafaz takbir supaya imam tadi dia tahu. Sebab itu nanti dalam syarat nak ikut imam, kita akan tengok lepas ni
syarat kedua, antara syarat nak ikut imam, kita kena pastikan imam tadi tu imam yang ada autoriti jadi imam. Sudut bacaannya, sudut pakaiannya, sudut siqahnya. Yang ni kita kena perhatiin, jangan nak mengikut tak tahu lah. Sekali akan ada penjelasan lagi, kita akan lihat sama-sama nah. Baik. Dan sah. Adapun pada sembahyang Jumaat, maka wajib atas imam meniatkan imam serta takbiratul ihram. Maka jika ditinggalkan niat imam serta takbirnya, tiada sah Jumaatnya. Sama ada ia daripada 40 ataupun lebih. Ini cerita imam lah. Maknanya solat Jumaat tu wajib. Imam, bukan katakan Jumaat yang jadi imam wajib niat imam. Ya, wajib niat imam. Jadi kalau main Jumaat dia tak niat imam, walaupun Jumaat tu 40 lebih sekalipun, maka Jumaat tadi dikira solat Jumaat tadi dikira batal. Dan sah mengikut orang yang merdeka. Ini syarat kita nak ikut imam. Sah mengikut orang yang merdeka akan sahaya. Maknanya orang merdeka boleh ikut hamba sahaya jadi imam kalau hamba sahaya tu bacanya hafazan 30 juzuk. Dulu tak ada, tak ada lah. Ni cerita dulu lah nah. Cerita dulu. Yang balik akan kanak-kanak yang mumayyiz. Tu yang kadang-kadang kita lihat setengah masjid dia bagi budak-budak jadi imam tarawih tu. Yang mumayyiz tiada masalah kalau dia baca dengan betul semua, maka orang balik boleh ikut kanak-kanak yang jadi imam. Kalau dia tu baca betul, dia tahu rukun sembahyang semua, dia tahu syarat sah sembahyang semua, tidak ada masalah. Jangan nanti orang tua duk pimah budak-budak suruh jadi imam lah. Kadang-kadang orang tua kampung ni bukan kira kan, dia tak bagi. Tak sunat lagi dan sebagainya, dia macam-macam lah. Lah ni kita jangan tengok lah, sebab kadang-kadang budak 4 tahun, 5 tahun, dah boleh mengapai cantik tu, jangan main-main. Bah Indonesia sana, yang masjid kita pun ada baru ni kan, yang 4 tahun ke apa tahun budak tu makan dengan saya sekali malam tu, 7 tahun lah. Tu hebat tu. Dekat Sakinah tu. Yang ada yang mumayyiz, yang belum lagi mumayyiz, maka tiada sah mengikut dengan dia. Kalau dia tak belum mumayyiz maknanya dia dah kenal lah baik buruk. Kalau bagi pisang dengan berapi tu dia tahu lah ni pisang. Dia tak makan berapi tu, dia makan pisang. Atau bagi cabai dengan buah pelam, dia akan ambil buah pelam. Tu maknanya mumayyiz. Dia dah boleh tahu baik buruk, bahaya tak bahaya. Tu mumayyiz. Walaupun dia belum balik, belum cukup umur. Laki-laki laki-laki. Sebab laki-laki ni dia lambat tempoh balik dia. Dia kadang-kadang 15 tahun, dan 12 tahun, 13 tahun. Dia tak macam perempuan. Yalah, maksud sini, mumayyiz sini, di kategori dia kira sunat tak sunat. Dia kira boleh membezakan antara baik dan buruk, antara bahaya tak bahaya. Budak-budak kan kadang-kadang dah cerdik awal. Budak-budak lah pula kan. Dia cerdik awal. Baik. Dan Waalaikumsalam. Sila. Assalamualaikum. Betul. Lagi. Baik. Dan tiada sah mengikut laki-laki akan perempuan. Ni yang cerita yang berlaku imam perempuan tu. Hukum fiqh dah jelas tuan-tuan bahawa laki-laki tak boleh ikut imam perempuan. Kan ada kan di heboh diviralkan. Bila imam perempuan, tak apa nama tah. Okay? Dia bagi alasan, dia kata sebab suaminya ni baru masuk Islam. Jadi dia ajak suami dia, maka dia jadi imam lah. Tu alasan dia lah bila Jais tanya. Maknanya hukum-hukum dalam kitab dah sebut bahawa tiada sah mengikut laki-laki akan perempuan. Maknanya ikut jadi imam tak boleh. Dan laki-laki akan khunsa. Tu imam pondan pun jangan ikut. Senang faham ya. Yang ada 2 alat kelamin tu. Kalau satu alat kelamin tak apa, yang ada 2 alat kelamin. Ya. Tak boleh. Dan khunsa akan perempuan pun tak boleh. Ya. Dan khunsa akan khunsa pun tak boleh ikut.
Jadi maknanya kita ikut siapa? Ikut yang tulen lah. Yang tulen, yang original. Walaupun badan tak sado tapi original. Sebab dia banyak kategori. Tambah Ustaz Imam lah semua jenis buncit ke depan banyak. Pasal dia buat tahlil kerap makan. Tak apa, asalkan dia original. Baik. Dan tiada sah mengikut qari akan ummi. Yang ni yang saya nak sentuh ni tuan-tuan. Ya, tiada sah mengikut qari akan ummi. Qari ni orang yang mahir membaca. Qari'ah dalam Quran. Ummi ni orang yang tak erti baca. Tu makna ummi. Bukan maksud ummi nama tuan-tuan, jangan perempuan siapa yang ada nama ummi ke tak erti baca pula, dah bukan situ. Ini ummiyun bahasa Arab. Ya, ummiyun, bukan ummi ibuku tak. Dia ada dua makna. Bahasa Arab pula kita hari ni. Tak apa, kita belajar tak apa, tak ada masalah. Dia beza ni. Tulis sama. Ni ummi, ibu saya, mak saya. Ummi you, buta huruf. Dia beza sikit. Ini ummi you. Kena faham. Dia punya ejaan dia sama. Dia ada sama. Cuma beza baris. Bila baris berlari, lainlah. Sebab tu kalau panggil nama mak, ummi, jangan panggil ya ummi you. Jangan. Saya kalau mak kita pandai Arab, dia marah kita. Nak faham lah, dia punya perbezaan gitu je. Mana ummi ni mak saya, ummi you tak celik huruf lah, maknanya buta huruf, ya. Baik. Jadi iaitu mereka yang mengelak akan Fatihah dengan ketiadaan cedera satu huruf atau satu tasydid. Tiada sah ia mengikut akan ummi. Apa dia ummi? Iaitu mereka yang mencederakan Fatihah dengan satu huruf atau satu tasydid. Sebab itu syarat nak jadi imam ni, walaupun dia budak, tapi kalau dia mahir tajwid, kan, dia baca lancar, tajwidnya memang mantap, lagu pula sedap, teranum sedap, maka dia layak jadi imam. Sebab itu tuan-tuan perasan tak, bila kita berimamkan seseorang yang baca sedap, kita tidak rasa cemuih, kan, tak rasa boring, seronok semayang. Dia baca panjang tak apa, kita tak mengut. Cuba baca tak sedap, tajuk ke mana, baca pula panjang, mengungut jemaah. Sebab itu dia syarak dah tetapkan begitu. Maknanya yang qari ni, yang baca cantik lebih layak untuk jadi imam. Walaupun dia muda pada kita. Macam nak Pak Din, baru ambil SPM tahun ni. Tapi sebab dia layak, sedap dia baca, tajwid dia pun seronok, teranum pun hebat, maka dia layak jadi imam walaupun dia baru ambil SPM. Yang dah ambil SPM 40 tahun yang lalu, tapi kalau baca tak sedap, tak layak jadi imam. Gitu. Contoh pasal dia cerita Padang Pahitan 40 tahun dulu, gitu. Waktu dia sekolah menengah lah tu, kena suruh cikgu. Begitu. Sweet 70 lah ceritanya tu dulu. Padang Pahitam. Itu kelayakannya dilihat di situ, ya. Mana yang mahir baca Quran. Sebab tu bila tuan-tuan mengaji malam-malam, saya sokong, ya, pergi mengaji di rumah tu ke mana-mana lah, yang cuba memperbaiki cara bacaan. Kalau boleh cari guru yang ada sanad. Guru dan sanad ni senang, ya. Kita ikut sanad daripada Nabi, sahabat Nabi sampailah kepada dia ni, guru ni, maka kita ikut cara fasahah, cara musyafahah mulutnya, kan, kita ikut, kita sebut, tu lagi bagus, ya. Boleh ikut macam tu. Sebab bila ramai-ramai gini susah nak tengok, dia kena mengadap. Itu dia panggil talaqi musyafahah. Mengadap, guru tengok mulut kita sebut macam mana. Ya, sebab tu bila kami ngaji dulu dengan guru saya daripada Syria tu,
Duk mengadap ni, dia tengok mulut tu, tak kena sikit dia tegak. Tak betul zi allazi, dia tengok lidah tak keluar sikit pada gigi, tak boleh, dia kena ulang balik. Dia macam tu, nah. Belajar supaya macam tu lah, insya-Allah. Baik. Bermula syarat kedua itu beberapa perkara. Syarat kedua, syarat ikut, ikut imam ada banyak perkara. Pertamanya, hendaklah muwafaqah aturan sembahyang keduanya. Maknanya muwafaqah ada link, ada hubung kait, ada kerjasama, ada kesamarataan antara perbuatan makmum, imam dan makmum. Faham dua-dua. Maknanya makmum faham imam rokok, makmum tahu ini rokok, ini sujud, ini i'tidal, ini itu dipanggil muwafaqah aturan sembahyang. Jadi kita yang sembahyang ni kena tahulah perbuatan sembahyang kita tu. Jangan mengikut saja. Bila imam mula-mula berdiri betul takbir, oh ini takbiratul ihram, kita tahu. Kan, lepas tu dia diam sekejap, dia baca doa iftitah. Lepas tu dia baca Fatihah, oh kita diam. Lepas tu amin, baru kita baca Fatihah. Kita faham, mengetahui akan peraturan sembahyang. Baik. Keduanya, hendaklah muwafaqah aturan sembahyang keduanya. Keduanya maknanya antara imam dan makmum. Maka tiada sah jika bersalah-salahan seperti sembahyang fardu yang maktubah di belakang orang yang sembahyang gerhana. Jadi kita kena tahu. Itu sebab dia katakan kena faham. Jadi tak sah kalau kita orang yang gerhana kita pi buat masbuk belakang dia. Sedangkan waktu tu waktu orang solat gerhana, sebab solat gerhana ni dia ada waktu. Dia bila berlaku gerhana, waktu tu lah orang sembahyang. Bila dia cerita di sini, mungkin berlaku tu sebab time berlaku gerhana sama time dengan masuk waktu zuhur. Takut confuse. Jadi makmum kena jelas. Dan pihak masjid dia akan umum, biasanya kalau gerhana dia maklum kita akan solat gerhana, kan, begitu. Dan akasnya dan sebaliknya lah. Atau sembahyang yang maktubah di belakang sembahyang jenazah. Ni mungkin ada hamba Allah mana masuk-masuk tengok orang duduk berdiri sembahyang, kan, dia tak nampak jenazah. Allahu Akbar, dia tengok. Lepas tu imam takbir kedua, Allah, dia pun rokok. Tengok-tengok orang semua tak rokok. Rupanya orang sembahyang jenazah. Dia kena niat mufarakah, berhenti, dia sembahyang. Niat mufarakah, dia terus sembahyang. Tapi tak boleh nak, dia kena berhenti sebab apa? Sembahyang jenazah duduk apa-apa, dia nak rokok tak boleh. Dia nak gustaf belakang tak boleh, orang lain ada lagi. Maka dia kena berhenti, sembahyang lain. Maknanya di sini mungkin berlaku, mungkin ya? Dia tak tahu dia musafir mana-mana, masuk masjid tengok orang ramai, orang jemaah sembahyang jenazah ramai, macam ibu Ustaz Khairi baru ni. Kan ramai orang sembahyang di masjid tu. Jadi mungkin ada musafir mana-mana tak tahu, dia ikut. Maka sini tak sah sembahyang kalau kita bersalah-salahan di sudut solat fardu dengan solat jenazah. Dan akasnya sebaliknya, dan atau sembahyang jenazah di belakang orang yang sembahyang gerhana pun tak boleh. Dan akasnya, yakni dan sebaliknya lah. Dan tiada mengapa bersalahan niat imam dan makmum. Di sini dia hukum tak sah, tapi di sudut niat imam makmum tu tidak ada masalah apa-apa. Cuma sembahyang tadi dikira tidak sah lah sebab pergi ikut sembahyang lain yang bukan sembahyang yang sepatutnya. Sebab itu kena faham di sini. Maka sah mengikut orang yang sembahyang fardu akan orang yang sembahyang sunat. Itu yang boleh kita dah nampak main masjid, tiba-tiba kita dah buat sunat ba'diyah. Ada sahabat kita main lambat, dia ikut. Tak apa, tu boleh. Walaupun dia sembahyang sunat, kita boleh ikut. Walaupun kita buat wajib, kita ikut sebab nak ambil pahala jemaah. Jangan confuse jangan tengok dia sembahyang ba'diyah, kita tak nak ikut, tak boleh ikut. Hukumnya sah, boleh ikut orang sembahyang fardu akan orang yang sembahyang sunat. Ni faham elok nah. Dia yang ikut ni makmum, orang yang sembahyang sunat tadi, dia kan imam, tak ada masalah walaupun dia sunat. Sebab perbuatan jemaah dah berlaku di situ. Yang ikut tu dia nak ambil pahala jemaah. Bukan senang tuan-tuan, satu seorang. Kan jemaah lebih, rebut banyaklah. Tu yang syarak bagi kelonggaran, boleh sah hukumnya kita ikut orang yang sembahyang sunat. Walaupun dia tadi sembahyang sunat, dia tak tahu orang ikut dia. Tak kisah, itu tak kisah.
Yang penting kita yang ikut dia tu. Kadang-kadang dia tak perasan, kejahilan ke sebagainya kan. Cuma kena tengoklah, dia tak boleh baca kuat. Sebab dia mayang sunat. Allah Akbar lah sebab sunat kan. Biasa kita menyampuk orang ataupun kita ikut orang yang mayang sunat ni qabliyah je lah, ba'diyah. Jangan berlaku kita pergi sambung orang qabliyah kan. Sebab qabliyah orang belum buat jemaah lagi. Kok lah kan. Biasa yang kita menyampuk ni yang ba'diyah. Kita terlewat. Baik. Yang dikatakan kalau tengok di sini sebelum saya uraian tu, kita sambung sikit di bacaan tu. Dan mengikut orang yang sembahyang tunai akan orang yang sembahyang qada. Maknanya boleh. Baik. Persoalan yang ditimbulkan apabila kita berada di RNR. Kita sampai, jadi kita nak solat. Kita nak para jemaah. Kita nak ikut. Jadi dia kata di sini, persoalan kita tak pasti adakah orang di depan kita ni, dia ni sembahyang apa? Tamam ke, sembahyang sempurna ke, sembahyang qada ke, sembahyang qasar jamak ke dan sebagainya. Dan kalau ikut di sini, seandaikan kita ikut yang qada pun sah. Kita yang tunai, dia buat qada, kita ikut dia sudut jemaah sah, maka tidak ada masalah kita ikut yang sembahyang jamak qasar. Cumanya kita niat jemaah kita lah, kita. Nanti dia habis, tiba-tiba depa habis, kata depa buat asar dan jamak takdim. Ni lepas ni tajuk ni kita akan hurai panjang dalam tajuk dia nanti. Jadi kita cuma niat makmum ikut sebab nak ambil pahala jemaah. Dia sembahyang apa kita tak pasti. Yang tak boleh tadi sembahyang yang kita kata gerhana dengan tu. Sebab pengecualian dia dah bagi kat situ. Kalau ikut hukum di sinilah. Ya. Baik. Lihat lagi keterangan dia. Dan mengikut orang yang sembahyang yang panjang akan orang yang sembahyang yang pendek. Macam mana tu? Seperti mengikut yang sembahyang zuhur akan yang sembahyang subuh. Pelik kan? Atau akasnya segala tiga surah ini. Baik. Dia kata sini sah. Macam mana berlaku ni? Berlaku ni, contoh yang diberikan tu pada saya agak kurang sesuai. Sebab waktu mana mungkin kita nak sembahyang zuhur pergi ikut orang yang subuh. Tak munasabah. Cuma kita boleh buat andaian macam kita solat panjang ikut solat yang pendek. Macam tadilah baik berqasar jamak tadi kan mereka buat pendek. Kita panjang, jadi boleh kita ikut, lepas tu kita sambung balik. Itu yang balik persoalan, dia balik pada situ. Jadi maknanya tidak ada masalah, kita boleh ikut niat makmum sahaja. Sebab kadang-kadang imam kat depan tu dia pun tak tahu, kita pun tak tahu dia apa, cuma kita nak mengejar pahala. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin pergi ke negara-negara luar, kita boleh lihat betapa ramai mazhab-mazhab yang macam Hanafi semua, mereka kan jenis jemaah wajib. Dia akan ikut, dia jarang mayang seorang. Dia akan cari siapa-siapa untuk dia ikut jadi makmum. Sebab dia nak mengejar pahala. Kita kat Malaysia aja seorang-seorang. Macam act tu. Dia tengok tak yakin, dia buat sini, seorang sini. Banyaklah situ arek-arek tu. Jadi kita pun pening. Nak elok senang berhenti masjid lah, ikut jemaah senang. Masalah arek tak ada masjid pula. Nak ikut jalan lama. Baik. Dan syarat yang kedua. Tadi selesai syarat pertama. Syarat kedua. Wajib mengikut makmum akan imam. Itu dia punya ayat asas dia lah. Makmum wajib ikut imam. Senang faham tuan-tuan. Kalau imam rokok, makmum rokok. Imam iktidal, makmum iktidal. Kita jangan terlebih sangat. Jangan panjang sangat. Ikut je. Itu senang faham. Cuma keterangan di sini dia kata, maka wajib makmum takhir akan takbiratul ihram daripada sekalian takbiratul ihram imamnya. Di sini kita kena takbiratul ihram
kemudian daripada imam takbir. Maknanya jangan takbir dulu pada imam. Sebab yang jadi imam dia takbir dulu, kita makmum kemudian. Nah, ingat tu sebab kadang-kadang mana dah tahu kan, kita duduk kat belakang tak dengar mikrofon imam, imam duduk baca doa qul a'udzu binnas semua kan. Kita dah Allahu akbar dah. Habis. Jadi maknanya kena pastikan. Sebab itu setengah masjid yang mikrofon tak kuat, dia ada mubalik yang bila yang kuat suara tu kan, bila blackout dan sebagainya kan, dia akan sebut supaya apa, senang makmum faham. Jadi takbiratul ihram tu kita kena kemudian daripada imam. Imam Allahu akbar, barulah kita Allahu akbar. Dan jangan mendahulukan imamnya dengan dua rukun fi'li. Baik, dalam konteks awal semayang takbiratul ihram, dia perbuatan pertama apa dia? Berdiri betul kan? Kita berdiri betul, rukun pertama, lepas tu baru niat kan, lepas tu takbir. Jadi dia kata sini makmum ni jangan dahulu dua daripada untuk kes takbir ni, dua rukun fi'li daripada imam, jangan buat awal, dua tak boleh. Jadi maknanya kalau macam imam dah standby berdiri betul, kita berdiri betul awal-awal, tak apa, tak ada masalah sebab kita dah ready. Itu baru satu kan. Tapi bila imam niat nak takbir, kita takbir dulu, tu dah tak boleh lah. Okey, cerita senang, fahamnya senang. Biar imam takbir dulu, barulah kita ready. Itu lagi bagus. Jangan alim sangat nah, jangan alim sangat. Ni terlebih pandai pula kadang-kadang kita tunggu imam usolli, kita kita dah ni. Dia Allah, kita buat Allah. Jangan begitu. Maknanya biar berturutan, ikut supaya jangan keliru lah, ikut begitu. Bila Allahu akbar, baru kita lah Allahu akbar. Bukan senang tuan-tuan, nak sebut usolli pun ambil masa juga. Kalau kita faham saya ajak hari tu ta'yin, ta'arud ta'yin sebagainya tu, itu lagi lambat prosesnya. Yakin baru kita Allahu akbar. Jangan mudah-mudah gitu ya. Takut nanti niat kita tak jadi. Sebab yang saya risau lah ni, orang dia tak niat, dia ingat. Dia baca hak ingat sahaja tu jadi Allah. Tak habis sahaja aku semayang fardu asar 4 rakaat. Tu yang Allah panjang tu. Itu dia bukan niat, itu dia ingat. Dia mengapai kan? Dia sebut ada mengapai. Niat ni lintasan hati. Niat semayang jemaah lah ni asar, dah tahu dah. Memang kita niat pada rumah, memang itu pun kita niat kita dah. Kan bila Allah akbar, niat. Lintasan hati tu yang kita semayang jemaah, fardu berapa rakaat, asar ataupun fardu apa, selesai. Ni kadang-kadang saya pelik, kenapa terlalu panjang Allah tu? Dia duduk cari niat tak main-main kat dia, pusing jauh daripada Australia nak sampai. Susah lagi tu. Tengok orang Arab sekejap ya. Cuba tuan-tuan lihat kita pergi Mekah kan, pergi haji baru ni. Ya Allahu akbar, dah. Ni kita duk usolli saja baru 3-4 kali tak? Ni masalah kan? Betulkan yang tu lah insya-Allah, mudah-mudahan. Dan jika tiada panjang keduanya sekalipun, dan jangan terkemudian daripadanya dengan dua rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Mana imam makmum tak boleh melebihi imam dah dulu, kita jangan lebih daripada 2 rukun, dan setengah kitab kata 3 rukun ya. Kita dengan imam tanpa uzur ya. Sebab ini kes yang melibatkan muwafiq. Yang bukan sebut ya, kalau kes muwafiq, maknanya kita dah beratuk dengan imam semua. Ingat jangan melepasi ataupun jangan lebih daripada 2 ke 3 rukun. Setengah kitab kata 3 rukun, kebanyakannya 3 rukun lah. Maka jika terdahulu ia atau ketinggalan ia daripada imamnya dengan 2 rukun dengan uzur, tiada batal sembahyangnya. Maka uzur pada terdahulu itu iaitu lupa atau jahil. Baik. Kes muwafiq. Jadi dia mewah tuan-tuan. Ini kes lupa dengan jahil tak mengaji. Orang dah batak, imam takbir, dia sembang kisah bola mana tadi, Kedah kalah. Aku heran, Kedah. Orang duduk semayang dah, duduk sembang ni. Imam dah rokok dah, duduk sembang ni. Maka lagu ni, kalau kerana kejahilan, kerana dia tak mengaji, lupa dan sebagainya, tak mengapa. Dia terus ikut. Dia dapat rakaat lah.
Tapi kalau dia mengaji tapi sengaja, maka dia hilanglah rakaat sebab imam dah rokok. Fatihah dah habis satu rukun. Kan? Dah rokok dah habis dua rukun. Ini maksud dua rukun di sini. Bagi kes kategori yang muafik, yang dapat bertabur imam. Sebab apa? Dia asyik duduk sembang kisah bola. Sedih dengan kekalahan bola. Cerita bola biasalah sekarang ni. Bukan apa tu sebab kena kerja yang had tu je lah. Kalau cuti nak dia tak kisah, pasal kena kerja kan, orang kerja. Baik. Dan uzur pada ketinggalan itu seperti adalah makmum lambat bacaannya dan imam pertengahan bacaannya, maka kemudian makmum supaya menyempurnakan bacaannya kemudian maka dikerjakan di belakang imamnya atas peraturan sembahyangnya selama tiada terdahulu imamnya lebih daripada 3 rukun yang panjang, iaitu rokok dan 2 sujud, maka tiada dihisap daripadanya i'tidal dan duduk antara 2 sujud kerana rukun yang pendek keduanya. Baik. Kes berlaku apabila kita baca Fatihah, lepas waladhdallin amin, makmum baca Fatihah. Kemudian makmum ni pula jenis yang baca lambat. Tu dia kata sini, persoalan sini ya, tuan-tuan lihat balik tu. Kes ni makmum ni baca lambat. Dia kata apa? Adalah makmum itu lambat bacaannya. Sebab ada di kalangan kita yang memang tak dapat nak baca dengan laju atau dengan sederhana, dengan sebab tertentulah. Ada kes ya. Jadi dia terpaksa baca lambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca macam imam baca tu. Kemudian imam dah rokok 1 rukun. Okey, i'tidal dia tak kira pendek, dia kira rukun yang panjang. Dia tak habis. Okey. Kemudian imam dah masuk sujud pertama, tak habis lagi. Oi, panjang dia buat lagu apa tak tahu baca. Makmum tadi. Bila imam dah sujud kedua, maka batal sembahyang dia sebab dah lebih 3 rukun. Tu nak buat macam mana tu? Maknanya kita kena berhenti baca, terus ikut imam, habis salam sambung balik 1 rakaat. Dia kira hukum masbuk balik. Sebab tu kita jangan baca terlalu lambat. Jadi baca saya rasa tak tahulah kalau berlaku, mungkin cerita di sini ada berlaku. Kan? Maknanya kita jagalah bacaan kita tu agak-agak, dan imam pun saya rasa imam faham. Kalau dia nak baca inna a'taina, dia akan ambil masa panjang sikit baru dia baca. Sebab kalau lepas waladhdallin amin tu dia bismillah je, memang kelang kabut kita. Biasanya dia akan ambil masa untuk dia baca surah pendek-pendek. Kecuali dia baca surah panjang, dia akan start awal. Okey. Jadi kita yang ikut ni jangan lebih daripada 3 rukun ya. Cuba habiskan Fatihah sebelum 3 rukun selesai. Saya harap sempat ni dalam kes muafiq ni sempat ya, tidak ada masalah kot. Baca bersama dengan imam. Baik. Di sini setakat yang saya tahu, kita membaca Fatihah selepas imam menyebut ataupun imam selesai membaca Fatihah. Waladhdallin amin baru kita baca. Ada kes tertentu yang makmum terpaksa baca awal kerana kelajuan bacaan imam. Kan ada. Jadi makmum terpaksa baca awal sebelum imam habis waladhdallin amin, baca Fatihah siap-siap. Adakah boleh ke tak boleh? Persoalan ya, persoalan. Setakat saya tahu tidak ada masalah kalau kita tahu imam tu laju sangat. Tapi kalau imam tu biasa, maka kita baca selepas waladhdallin amin baru kita baca. Sebab kita bimbang yang kes pertama tadi, kalau kita tak dapat baca bagi habis, dibimbangi terlepas 3 rukun. Sebab itu kita kena cuba juga, dan saya rasa yang jadi imam ni dah pun di kursus dan sebagainya lah. Dia orang tahu imam ya, dia tahu dia jadi imam, jarang dia baca laju, kecuali dia sakit perut dia cari beret, itu lain lah. Sebab yang saya tahulah, sebab kami bagi khusus imam kita pesan, maknanya tidak boleh imam ini terlalu laju dan terlalu tersangat perlahan pun tak boleh. Pendek kata, kalaulah perjalanan
Kapal terbang, helikopter. Kalau imam macam helikopter pun tak boleh juga, perlahan. Laju berterbang pun tak boleh juga. Jadi dia kena agak sama rata, agak-agak. Mana makmum ikut tidak ada masalah. Okey, setakat ni yang saya duduk semayang tu, bolehlah, kita still boleh follow imam lah ya. Tidak ada lagi masalah. Setakat ni lah. Baik. Jadi dia tak kira rukun, kalau yang pendek-pendek dia tak kira di sini ya. Lihat nombor 4 keterangan tuan-tuan. Dia ada nombor 4 situ. Kita tengok yang sebelah kiri tu. Sebelah kiri sekali, nombor 4. Jika terkemudian makmum daripada imamnya lebih daripada 3 rukun yang panjang, seperti bahawa berdiri imamnya pada rakaat yang kedua, atau duduk kerana tahiyat padahal makmumnya belum selesai baca Fatihah, maka hendaklah ia berniat mufaraqah dan diselesaikan sembahyangnya atas tertib sembahyang dirinya. Makmum tadi diberi pilihan. Dia tak boleh dah cukup rukun, maka makmum kena niat mufaraqah mayang seorang-seorang. Tak boleh nak ikut imam lah, sebab apa? Lambat sangat. Dan imam pula tak boleh nak tunggu, sebab dia ikut standard biasa. Ini kes kalau kita tak dan baca Fatihah. Kes muwafiq tapi tak tempat baca Fatihah, imam dah sampai tahiyat dah. Okey. Jika dikehendaknya atau dimuwafaqatinya imamnya pada barang yang diperbuatnya seperti ditinggalkan baca-bacaan dirinya dan diikut imamnya pada berdiri atau duduk, dan hendaklah diulang serakaat lagi kemudian daripada salam imamnya. Nampak? Maknanya kita baca tak ada habis tuan-tuan. Tiba-tiba imam dah rokok. Kita gagah tak ada habis kak. Imam dah sujud, kemudian kita tak jadi aku ni tak dan, maka terus ikut imam. Fatihah kita tak selesai. Jadi syarat kita tak ada lah, sebab Fatihah kita tak selesai. Maka kata dia, kita boleh muwafaqah dengan imam, ikut imam tanpa baca Fatihah bagi habis, tapi lepas imam bagi salam, kita sambung buat satu rakaat. Nampak lah dia punya hukum di sini. Kita bukan masbuk, tapi dikira sebagai masbuk sebab kita tak dan nak ikut, tak dan selesai Fatihah bersama imam. Okey? Jelas di sini ya. Jangan keliru. Dia dah bagi tahu kat sini. Maknanya dia ada dua pilihan. Kita terus mufaraqah atau kita ikut tanpa kita selesai baca Fatihah, tapi kita kena sambung balik selepas imam bagi salam. Jadi kita buat 5 rakaat lah. Sebab rakaat yang pertama tak dikira sebagai sempurna kerana Fatihah kita tidak ataupun cacat ya. Tak habis. Baik. Maka perintah yang tersebut itu sekaliannya pada makmum yang muwafiq. Yang muwafiq jua, maknanya yang memang sempat takbir bersama dengan imam, iaitu makmum yang mendapat serta imamnya akan masa yang meluluskan qadar membaca Fatihah, yang pertengahan cepatnya. Dia dalam kitab Sabil Muhtadin, muallif kitab dia. Baik, itu kes yang kita baca hari ini. Maknanya kalau kes makmum yang tak boleh baca Fatihah mengikut kadar pertengahan biasa, jenis lambat. Jadi saya harap dalam ni tak ada lah yang sampai lambat-lambat baca ya. Maknanya semua okey kot ya. Mana dapat tahu kok ada yang jenis baca lambat. Haru lagu tu ya. Kalau jadi imam lagi pening kita. Lambat benar nak rokoknya. Kalau makmum, kalau imam dia jadi imam lah. Maknanya di sini kena jagalah. Maka sambung balik yang dalam ni ya. Sambung balik dalam farah yang pertama ni, baris yang kelima, keenam ni. Maka jika terdahulu imamnya dengan lebih daripada 3 rukun seperti belum lagi selesai makmum daripada bacaan dan imamnya masuk pada rukun yang keempat, maka hendaklah ia mengikut akan imamnya pada barang yang ada ia padanya. Kemudian maka mendapat oleh makmum kemudian daripada salam, imamnya akan barang yang luput akan dia. Yang macam cerita tadi lah maknanya dia dah tak boleh pergi dah nak sampai 3 rukun dah, maka dia terus ikut imam. Terus ikut imam, lepas tu sambung balik. Bila dah imam bagi salam, kita yang barang yang luput tu kita sambung balik. Seperti orang yang masbuk. Orang masbuk lah.
Maka jika masuk imamnya pada rukun yang kelima dahulu daripada sempurna, makmum itu akan bacaannya nescaya batal lah semayang. Kalau kita gagah juga, semayang kita batal. Sebab tu dia dua pilihan tadi. Either kita niat mufarakah terus, atau kita terus ikut imam tanpa kita habis baca Fatihah kita. Poin yang nak sebut di sini ialah jangan kita baca Fatihah terlalu lambat sangat. Tak boleh lah. Maknanya tak payah buat lagu Taranum. Tu senang faham. Mentang-mentang baru balik ngaji Taranum, kan, tengok musabakah pula, dia baca Fatihah dalam semayang pun dia jadi makmum, buat lagu Taranum juga, memang lambat lah. Sebab Taranum makan 2-3 minit juga baca Fatihah dia. Sebab buat lagu, kita pun nak ikut cara buat lagu juga. Sama ada dua pilihan, naik mufarakah ataupun kita ikut imam, kemudian ganti balik serakaat lagi rakaat yang kita tertinggal. Kalau tertinggal dua-dua lah sambung. Kalau 4 tertinggal juga, 4 lah kau sambung balik. Kan senang. Jadi pilihan di tangan kita. Jadi sebab itulah pembacaan Fatihah ni biarlah kita baca dengan yang sederhana, dengan tartil. Janji sempat habis kita baca. Dan yang ketiganya, rukun yang ketiga, syarat ketiga peruah, bahawa mengetahui makmum akan intiqalat imamnya. Maknanya intiqalat ni ialah perpindahan satu rukun ke satu rukun imam tadi, makmum tu tahu walaupun dia duduk di belakang. Tu makna intiqalat. Intiqalat perpindahan. Makna bila imam rokok, dia tahu bahawa imam sedang rokok, dia tahu pergerakan imam walaupun dia duduk di belakang. Itu makmum tahu. Dia kena tahulah. Baik, dihurai di sini, dengan dilihat akan dia, maknanya makmum nampak pergerakan imam, atau dilihat akan setengah softnya. Dia mana soft makmum tadi, sebab kita tak nampak imam, lihat pergerakan soft. Atau mendengar suaranya, suara imam, atau suara mubalik, iaitu yang jadi Bilal ketika Bilal suara kuat bila black out dan sebagainya. Bila suara imam tak kuat, maka Bilal ambil peranan. Atau umpamanya supaya dapat mengikut akan dia, supaya makmum tadi boleh ikut. Jadi kita tak ada masalah dalam konteks masjid kita, kan, dengan suaranya kuat, mikrofonnya pun ada, tak ada masalah, makmum ikut imam. Dah tahu dah perbuatan imam. Sebab itu dalam solat ini, tuan-tuan dan puan, kalau dapat kita janganlah mengelamun. Khusyuk tu hilang. Bila kita mengelamun, kita dah bercara hari tu, kan, tentang masalah bila pakaian waktu semayang, jangan pakai pakaian yang ada tulisan-tulisan, dia mengganggu makmum di belakang. Baca let's go to the zoo, baca kita baca t-shirt dia tulis, dia mungkin penjaga zoo, dia tulis let's go to the zoo. Jadi makmum belakang duk khayal tengok gambar harimau, gambar apa kat t-shirt belakang dia. Benda ni boleh menyebabkan khayal. Jadi kadang-kadang makmum yang tengok tu tak perasan imam dah perbuatan makmum yang lain, akhirnya dia terbabas. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Sebab tu kita kalau nak pakai t-shirt semayang yang tak ada tulisan, saya dah baca banyak jugalah orang dah pakai ada tulisan ni. Pun dia juga. Ada juga jenis baju t-shirt yang ditulis nama peserta-peserta ke nama. Kita mengaji bahasa Arab, baru habis kelas bahasa Arab, ini makna apa ni, nama dia ni, duk kira nama orang. Fatihah tak baca, tak dan. Duk baca nama di baju t-shirt belakang, depan kita. Ada yang macam ni, tuan-tuan. Jadi sebab tu bila semayang, kita sunat kita tengok tempat sujud. Ni duk tengok meniwata, duk menilau, dia mula baca hak topik depan tu. Kalau hak minat bola, tengok baru kalah, duk menyisai kedah kalah pasal apa, pengadil ni duk tengok marah kat pengadil, kan. Tengok baju, kawan tu pakai baju gambar bola kat belakang. Kadang-kadang tak tulis apa pun, gambar bola je, simbol bola. Dia punya khayal ingat bola tu, sampai ke sudah Fatihah tak baca. Ini yang saya katakan tadi, bila kita jadi makmum,
lihat tempat sujud. Itu antara tempat yang patut kita lihat untuk khusyuk. Dan yang keempatnya, bahawa berhimpun imam dengan makmum pada suatu tempat, jika bagi berhimpun keduanya itu 4 kelakuan. Okey. Maka jika keduanya dalam masjid, sahlah diikutnya, dan jikalau jauh antara keduanya sekalipun, dan jikalau menyelangi oleh beberapa bina seperti telaga dan satah. Satah ni permukaan kot, surface, surface, permukaan kan, nak kata macam mana saya bahasa Melayu, bahasa Inggeris surface, surface, permukaan. Saya tak pasti permukaan yang bentuk macam mana. Ni cerita masjid lah, mungkin ada dinding ke yang macam lubang-lubang tu kan, begitu. Dan menara dan umpamanya sekalipun, jika ada pintu sekiranya dalam masjid sekira-kira dapat dilalui kepada imam, jika dengan berpaling daripada kiblat dan membelakangkan akan dia sekalipun, tiada memberi mudarat ia. Cerita semayang dalam masjid kita ikut imam. Jadi masjid kita ni, kadang-kadang masjid tu dengan tiang serinya macam-macam banyak, kadang ada dinding tebuk tak tebuk sebagainya. Kita nampak imam ke tak nampak imam dalam masjid, asalkan kita ikut je imam, maka semayang kita sah, tak ada masalah. Macam ni kan, kira dalam kawasan masjid, kita tak nampak ada pintu semua ni, tapi cerita dia asalkan pintu tu dapat dilalui, perasan imam duduk belah sana, kita semayang tadi ikut, tak ada masalah. Sebab kita dalam kawasan masjid. Ni cerita kalau ramai lah, ramai kan, even yang semayang di luar dewan tu pun, sebab kes ramai, tidak ada masalah. Hukum jemaah tu dapat, sebab kita masih lagi ikut imam, walaupun tak nampak imam, duduk sayup-sayup tak nampak. Macam tuan-tuan yang kat Mekah lah kan, nak kira menghadap Kaabah yang betul-betul facing ikut imam tu mungkin payah lah kan, boleh kat orang lain lah. Jadi maknanya di mana-mana asalkan kawasan masjid, maka dikira sah kita ikut imam begitu, tak akan memberi mudarat. Dan jika dikunci sekalian pintunya dengan kunci besi sekalipun, selama tiada dipaku akan dia, tak menasabah lah nak paku pintu kan masjid. Jadi cerita masjid ni pula diviralkan di Facebook dan juga WhatsApp sekarang ni di Pulau Pinang. Ada yang WhatsApp gambar air yang begitu jernih dalam masjid, sedangkan di luarnya keruh. Ni semua kerja Allah Ta'ala lah ya. Okay. Dan ada juga yang diviralkan gambar Cina, kaum Cina yang menumpang di masjid, okay, sebab tempat lain tenggelam. Baik. Ini kelebihan masjid kita. Ustaz kata tadi, macam di Mekah, bila kata masjid yang berpintu, halaman-halaman tu tak kira masjid, Ustaz. Halaman mana? Kalau macam di Mekah ke di Madinah, di dataran-dataran, kalau macam Mekah sampai masuk hotel, bawah kan ada sah bawah hotel, dataran dia terus sampai ke Clock Tower. Jadi kata pintu berkunci itu ini kan. Dia gini, dalam struktur masjid ada kita panggil Dewan Solat Utama. Faham tak? Kan? Ada, kalau macam kita yang tutup aircon itu Dewan Solat Utama dalam tu. Yang ni, yang koridor luar ni sini dikira halaman lah. Halaman. Asalkan ianya struktur bangunan yang bersambung-sambung dalam satu kawasan yang dipanggil masjid, maka dikira dalam kawasan masjid. Maknanya selagi mana tempat tu boleh didirikan solat. Tu kena faham. Jadi macam kita ni, selagi mana ada bangunan sambung macam dewan ni, dikira dalam kawasan masjid lah. Kecuali di luar atas tanah tu tak lah, dia tak kira lah. Tapi kalau buat simen sambung semua, dia buka luas, still kawasan masjid. Kita mayang ikut makmum, ikut imam. Katalah imam mayang depan, kita tak nampak imam pun, sebab ramai, kira sah. Pasal apa? Kita masih dalam kawasan masjid. Tu yang dia kata tadi,
selagi ada bangunan yang bersambung, tak kira ada pintu ke ada dinding macam mana ke, telaga ke apa ke, tu cerita kalau telaga tu kalau macam kita ni kira luak sungguh lah. Tapi dalam kitab disebut ada telaga ke apa ke, asalkan kawasan masjid, ada struktur binaan, maka dia dianggap sebagai dalam kawasan masjid. Sebab tu kita nak mayang, tuan-tuan nak mayang tani pun boleh. Yang dewan tu tani boleh, kalau sana penuh lah. Janganlah kita ni nak tunjuk ni pula mengaji kitab ni, aku nak mayang tani pasal ngaji ni. Nu pahala banyak dalam nu. Malaikat rahmat banyak kat sana. Quran ada kat sana. Nampak tak? Jadi kita kena faham macam itulah. Maknanya selagi mana dalam binaan yang ada hubungan, dia sambung-sambung. Sebab tu dia kena sambung. Dia tak boleh buat asing. Sambungan tangga, dia kena sambung. Itu cerita pembinaan masjid. Kalau terpisah dengan longkang, ini soal di Jumaat lah. Pakai cerita mana? Dah ramai orang. Itu longkang dipisahkan dengan kawasan masjid. Mereka tu tak lapang, kalau tak jaga saja. Boleh lah, sebab kalau dah tak muat, boleh. Longkang tempat laluan air, tempat yang tak dapat tidak. Lah teknologi canggih, kita dah boleh. Kan macam kita kan, kita dah tutup kan, tutup. Tak nampak macam ada longkang pun. Bahkan aku tengok di Masjid Haram pun, bawah tu longkang banyak, tapi dia tutup lah. Sebab aliran air tu, kena jaga bila hujan turun lebat. Banjir macam Penang. Mana sangka berlaku banjir tuan-tuan. Saya balik Kedah, saya sampai malam kemarin, hari Ahad malam, patutnya sampai petang, highway tutup. Daripada Sungai Petani, Gurun nak pergi Sungai Petani tu, kelapa sawit banyak, jadi ayak naik. Dia tutup, dia naik sampai ke highway, jadi dia berblok jalan tak lalu. Tunggu sampai ayak surut baru boleh lalu. Tu sampai malam. Ni cerita banjir lah. Maknanya laluan tak tahulah, dugaan Allah ya. Lepas tol Juru tu tuan-tuan, nak main ke KL ni, rumah sebelah kiri kita tu semua tenggelam, tengah bumbung. Saya tengok rumah, ya Allah, teruk, tak pernah jumpa seumur hidup, duk balik kerap tu. Lepas tol Juru tu nak main KL, tengok belah kiri tu habis, tengah bumbung rumah tamak tu semua tengah bumbung. Tidak, rumah tu kira tinggi kot tu, tenggelam habis, tengah bumbung. Tu di seberang tu, tambah di pulau sana. Saya di Penang. Penang ni agak tinggi. Yang kawasan Gurun, nama ya Gurun, tapi ayak banyak, rendah. Nama Gurun. Dia tak panas, sejuk lebih. Ini ayak dah. Dia tak kering. Baik. Maka jika diselangi oleh bina yang tiada dapat dilalu kepada imam, atau pagar besi, atau dipaku segala pintu yang tersebut itu, tidak sah mengikutnya. Jadi dah kalau tutup blok buat dinding macam tinggi sangat keliling, tak boleh lah. Sebab tu dia konsep masjid, dia open kan, dia memang ruang terbuka. Mana masjid yang tertutup, tak ada. Tuan-tuan ambil mana-mana pun, memang seni-seninya begitu. Tak ada yang tutup guna pagar besi macam penjara, tak ada. Masalah kecurian lah, kes tu je lah. Nusa Putra baru ni kan, hilang 2 CCTV, kita dah hilang lama dah. Tak tahulah daripada mana benda tu. Orang yang pandai tu pun orang yang mahir kot tu, bahagian-bahagian tu ya. Wallahualam ya, mana buat macam mana. Dia jatuhan kuasa ni sekadar mampulah kita buat kan. Nak berlaku juga tu bukan kerja kita dah. Kita nak kunci masjid, orang nak qiyamul lail, ada. Sahabat nak tidur kat masjid, ada. Jadi serba salah kan. Maka kita tawakal lah. Jadi kita alhamdulillah ni masjid okey lah. Yang sejak kes dulu tu tak ada dah. Sebab tu zaman Nabi dulu, dia ada golongan Ahlus Suffah. Kita ngaji sirah kan, ada Ahlus Suffah, golongan yang memang duduk kat masjid je. Dia jaga masjid, dia susun tikap masjid, siapa memang ada di situ. Lah orang letak pengawal. Pengawal ni kerja mengawal je lah. Jadi Ahlus Suffah, dia beribadat lagi di situ, memang dia jaga betul. Dan saya lihat konsep tu kena wujud balik zaman lah ni. Ada geng-geng yang duduk kat masjid, yang kita bayar gaji dia, duduk di masjid, buat macam rumah lah, kita buat satu bilik, jaga ronda apa semua. Ahli Suffah kita panggil zaman Nabi dulu.
Dia ada zaman dah ajak dulu ke, cuma lah ni benda tu tak apa nak wujud, dan orang pun tak nak yang tak ada kerja duduk saja kat masjid kan, sebab lah orang semua kerja. Mau tak mau kita terpaksa upah pengawal keselamatan. Kalau dia tak tidur, tak apa, dia takut dia tidur. Orang tidur, dia pun tidur, pencuri masuk. Tu je lah. Baik, kita berhenti di sini tuan-tuan, sampai nombor 5 ni. Ketenangan kelima tu nanti kita akan huraikan balik. Kisah binaan dalam masjid Imam. Kita berhenti sini mengikutnya tu nombor 5 tu. Putus sah, okey. Dia putus sah ni, kita akan ceritakan lepas ni, dia ada 300 hasta. 300 hasta. Akan ada penjelasan selepas ni. Minggu depan kita bincangkan, ada. Cuma yang saya faham, dia tidak boleh lebih daripada 300 hasta antara makmum dan imam. Penghuraian itu kita akan baca minggu depan. Memang adalah kitab ni, minggu depan kita akan masuk di sudut berapa jarak yang dikatakan sah tu link dengan imam. Kira pahala makmumnya sah tu masih dapat pahala imam, berapa jarak dia. Akan ada perbincangan pada minggu depan insya-Allah. Baris ke bawah ni saya ada lagi ni. 300, jangan lebih daripada 300 hasta antara tepi masjid atau antara orang yang sembahyang di luar. Maknanya tak lebih 300 hasta. Jadi ukuran hasta saya tak tahu berapa kita punya ni. Dia macam mana? Siapa yang tu orang tua tahu kot yang hasta. Kalau 300 hasta berapa? Satu kaki. Maknanya ni satu hasta. Dia syarat jangan lebih 300 hasta. Maknanya bila lebih 1 hasta kita terputus sah. Itu 300 hasta jarak dia. Maknanya katalah sebelah sana dewan orang semayang, kemudian tengah tak ada orang, kita sambung tadi. Selagi dalam 300 hasta tak apa, lebih terputus sah. Itu maknanya. Ada minggu depan. Dan yang sebenarnya tahajud itu ialah sunat lain, sunat taubat, sunat atau sebagainya. Jadi yang tahajud itu sebenarnya solat mutlak. Jadi sama ini kalau saya katakan saya bangun, saya bersolat, saya solat namun dengan tahajud, dan kemudian saya katakan saya buat taubat, saya sudah berfikir, saya belum berfikir. Jadi macam mana? Tak apa, sebab dalam Quran Allah sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dia ceritanya tahajud ni benda yang kita buat waktu malam. Minal laili fatahajjad bihi. Waktu malam tu orang tu bangun, dia buat solat malam. Jadi yang khusus solat tahajud tu ada lafaz dia. Kita dah bicara dah minggu lepas. Kan? Kemudian kita pula takkan kita nak bangkit alah-alah hang bangkit tekan nak buat tahajud 2 rakaat je kot. Maka boleh buat sunat-sunat lain. Yang tu yang dikatakan tadi, boleh kita sembahyang sunat taubat di situ, sunat mutlak di situ, sunat tasbih boleh buat di situ, sunat hajat. Apa lagi sunat yang kita mengaji 20 tu, 9 ke 10. Maknanya benda ni dia cuma istilah kita hari ni. Bila kita panggil tahajud, maknanya kok mana pun pertama dia kena tidur dulu, tu syarat dia. Jadi kita nak bangkit awal sembahyang panjang, tidurlah awal pukul 10 malam. Bangkit pukul 4 pagi dan kita buat sejam setengah. Sementara nak masuk subuh 5.30. Nampak tak dia punya ni? Itu je pun yang saya faham lah. Yang ustaz tu kata macam mana? Maknanya solat witir buat bila? Waktu tahajud? Baik. Okey. Kalau ikut okey tak apa. Saya dah faham.
Kalau ikut kita baca dalam kitab ni, memang pada minggu lepas dijelaskan bahawa yang terbaik itu solat witir. Yes, saya setuju. Dan kita mengaji juga dalam kitab ni, dia kata minggu lepas, kalau kita dah tak dapat nak buat witir waktu tahajud, kita buat witir selepas isyak. Maka yang dikira itu, yang selepas isyak itulah dipanggil waktu witir. Jadi mungkin yang ustaz tu sebut, dia bermula selepas solat sunat isyak, kita buat witir dulu. Kemudian kita nak tidur ke, kita nak buat apakah, janji bila nak bangun tahajud, tidur sekejap. Mungkin yang tu kau maksud dia. Tuan-tuan kena penjelas betul-betul, sebab dalam kitab ni, kalau kita mengaji minggu lepas, memang disebut begitu. Kalau siapa yang ingat lah. Tak ingat, kena kaki sembahyang banyak sikit lah. Yang kita cerita minggu lepas, memang afdal yang paling bagus solat witir. Yes, betul, dalam kitab disebut. Dan bahkan dia kata, elok kita buat selepas isyak. Takut kita terlupa nanti. Mungkin ini yang ustaz tu katakan, mula dengan solat witir. Jadi lepas isyak start dulu witir. Padahal kita nak tidur ke, nak makan bandung ke, kena tarik mamak ke, roti capati kat situ ke, no problem. Lepas tu tidur sat. Tidur sat ni tuan-tuan, bukan nanti tidur sampai mengeruh, tarik nafas turun balik. Asalkan tidur tu, nama kata tidur tu, roh keluar sekejap, terlelap. Macam Imam Abu Hanifah, antara imam yang paling sikit tidurnya dalam hidupnya tuan-tuan, Imam Abu Hanifah, dia banyak berjaga daripada tidur. Tidurnya bila tidur terlelap, dia datang terlelap walaupun 5 minit, itulah tidur dia. Ini imam-imam kita. Abu Hanifah terkenal dengan seorang imam yang sangat sikit tidurnya. Dia ada landing time macam kita, tepuk bantai, tarik cadak apa semua clear. Dia bukan macam tu untuk imam orang hebat-hebat ni. Dia alas tidur dia begitu, itulah dia terlelap. Kemudian terjaga tu, dia tak ada sambung tidur tuan-tuan, dia terus bangun. Kita terjaga, tengok jam, okey, sejam lagi, kita sambung balik pelayaran kita. Tu kita beza dengan orang alim ni. Dia tunggu peluang, dia jaga je. Dia jaga, dia terus bangun, terus dia buat solat. Ni orang hebat iman mereka. Iman kita tak hebat tera mereka. Kita terus jaga, tengok jam awal lagi, kita sambung balik. Tu kita ukur lah, maknanya di sini kita boleh lihat perbezaan. Sebab itulah, bila mereka sanggup begitu, amalan mereka hebat, banyak. Lalu iman mereka menjadi lebih kuat. Kita pula tak standing mereka, jadi kita pun kurang lah, biasalah tu. Cuma kena ada rasa perubahan, rasa iltizam nak berubah ke arah yang lebih baik. Di akhir-akhir kehidupan kita tuan-tuan, kita tak harap lain kan, dunia ni kita kata dah letak tepi lah kan, nak sonok-sonok macam orang lain tu, saya kata dah kot. Habis kan nak melancong Kelantan, Terengganu, okey lah tu. Tu kira nak melancong lah. Kok nak pergi ke pantai, nak pakai lah mana-mana, saya rasa dah kot kan. Kalau sekolah ya, dak, kalau rehlah pun rehlah yang ada manfaat iman. Maknanya kita rehlah boleh, tapi ada situ usrahnya, ada tazkirahnya. Macam ustaz-ustaz kita, macam kawan saya Ustaz Rozi buat kan, baru ni naik Star Cruise tu, mereka buat kembara, macam-macam lah nama Islamik kembara tu kan. Pengisian banyak, tahajudnya, kursus azan, dia buat kursus iqamah dalam kapal tu. Baru nampak meriah iman kita naik sedia, sebab ada orang duk bimbing gitu. Ni duduk kapal kru saja, tak ada orang bimbing, hanyut. Ada kolam mandi apa semua situ. Ni masalah kita ya. Jadi kita pakai-pakai baiki, insya-Allah, mudah-mudahan yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri sendiri. Aku qad wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.